Lelaki maut berbalas tembakan dengan polis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Anas Farihin dalam Berita Tengah Malam. Seorang lelaki bersenjata api disyaki penjenayah maut dalam insiden berbalas tembakan dengan polis di Jalan Bukit Kecil Napuh Jitra petang tadi. Dalam kejadian jam 5.30 petang itu, suspek mati di tempat duduk pemandu kereta dan dalam keadaan berlumuran darah. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisul Saleh berkata, kejadian berlaku ketika polis yang sedang melakukan rondaan oplaras di Jalan Terbabit mengarahkan kereta dipandu suspek berhenti selepas dilihat dalam keadaan mencurigakan. Suspek bagaimanapun melepaskan 2 das tembakan ke arah polis. Polis membalas 4 das tembakan yang mengenai dada kirinya menyebabkan suspek meninggal dunia di tempat kejadian. Siasatan awal mendapati suspek memiliki 4 rekod jenayah membabitkan dadah dan senjata api tiruan. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 8 Akta Senjata Api 1960. Pencarian terhadap baki tahanan parti yang melarikan diri dari Dipo Imigresen Sementara Bidur Perak kini dilakukan berdasarkan maklumat diterima daripada orang awam. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, ini kerana sekatan jalan raya dan operasi pencarian di hutan telah dihentikan. Baik, tetapi dari segi operasi, sekatan jalan dalam radius begitu kita dah hentikan. Jadi pencarian kita akan buat berdasar pada maklumat orang awam. Bila dia jumpa macam setengah tu pergi ke masjid atau surau, orang kampung notify kita. Dan kita pergi. Jadi buat masa sekarang operasi pencarian dalam kaedah biasa tu kita hentikan setelah kita dapat tangkap 101. Jadi tolak 2 yang meninggal, bakinya itu adalah yang masih bebas. Tapi mod pencarian tu kita tukar berdasar pada kaedah menerima maklumat daripada orang awam lah, orang ramai. 1 Februari lalu, 131 tahanan etnik Rohingya, Myanmar dan Bangladesh bolos dari blok laki Dipo berkenaan. 5 laporan diterima pihak Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung ugutan bunuh terhadap peguam Nik Alin Zurina Nik Abdul Rashid setakat semalam. Kesemua laporan diterima di Kuala Lumpur dan belum ada tangkapan dibuat. Di mana 5 tu? Report Hartamas, Sri Hartamas, report Jinjang, report Sri Hartamas, report Sri Hartamas, report Sri Hartamas. Jadi 4 report Sri Hartamas dan 1 report Jinjang. Buat masa ni ya. Tapi kita dalam polis ni dia bukan kira berapa bilangan. Ada aja kita set up lah. Okey, terutama kalau melibatkan nyawa begini. Ya, ancaman nyawa. Tuan punya badan ada memaklumkan tentang wujudnya ugutan. Laporan dibuat. Okey. Ataupun apa. Jadi kita address isu itu satu-satu. Sebab itu saya sebut tadi, kita pantau semua sekali seluruh negara. Ternyata hanya di Kuala Lumpur, iaitu 5 ya, yang saya sebut tadi. Okay? Jadi biar polis address isu itu dulu. Okay? Tapi menjadi tanggungjawab pasukan polis dengan seluruh instrumen dan juga kekuatan yang kita ada, tugas mengawasi ketenteraman awam ini tugas hakiki. Laporan awal siasatan pesawat terhempas di Kapar Selasa lalu akan disiapkan dalam tempoh sebulan. Kementerian Pengangkutan memaklumkan laporan itu akan diikuti laporan penuh yang dijangka siap selewat-lewatnya 12 bulan daripada tarikh insiden. Penyiasatan akan diteruskan untuk menentukan situasi sebenar dan punca kemalangan. Ia bertujuan menyelamatkan nyawa dan mengelakkan risiko kemalangan serupa di masa hadapan. Siasatan teknikal dimulakan Pasukan Biru Siasatan Kemalangan Udara berdasarkan IKU Annex 13. Menurut NMOT, ketika insiden berlaku, pesawat ringan terbabit memiliki persijilan kelaikan terbang yang sah di bawah Agensi Keselamatan Penerbangan Kesatuan Eropah.
Angkatan Muda Keadilan AMK meneruskan laporan polis terhadap seorang pemengaruh media sosial susulan video parodi yang didakwa mempersenda agama dan keputusan mahkamah. Dan di sebelah saya juga ada Ketua MK Selangor. Kita berdiri atas satu suara, kita berkeras dan bertegas. Kita akan melawan sesiapa saja individu yang menyentuh sensitiviti 3R dan juga yang cuba memecah belahkan keharmonian yang ada di negara kita ini. Pada Rabu, pempengaruh berkenaan memohon maaf dan mengakui kesilapan berlaku serta bertindak memadam video berdurasi 3 minit 55 saat itu. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC memohon bantuan serta campur tangan kerajaan dalam menyelesaikan isu penurunan kadar upah penghantar makanan sebuah syarikat P-Hailing. Menurut Setiausaha Agung MTUC, Kamarudin Baharin Mansur, kerajaan perlu membantu dan mengambil tindakan bagi memastikan kebajikan penghantar makanan terus terjaga. Kerja tempatan tu. Jadi saya minta kerajaan mengambil tahu dan memberilah perubahan, memberilah sinar kepada mereka ini. Mereka ini saya rasa dia tak minta bulan bintang. Bukan nak jadi kaya. Untuk bekerja ni tak jadi kaya pun. Tapi mereka bekerja ni untuk sesuatu nasib untuk anak-anak untuk esok hari. Jadi kita minta kerajaan mengadakan perbincangan dengan mereka-mereka ini dan sekurang-kurangnya lah syarikat pun apa perubahan pun bincanglah dengan pekerja-pekerja. Siang tadi, lebih 40 wakil penghantar makanan seluruh negara menyerahkan memorandum kepada Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan Dr. Nur Fuad Abdul Hamid. Antara tuntutan termasuklah mengembalikan kadar asas upah penunggang dan menambah baik pemulangan bayaran pembatalan pesanan melibatkan pesanan tunai. Berita baik buat pengguna air Pulau Pinang. Kerajaan bersetuju membangunkan krian high-tech di sempadan Perak Pulau Pinang sebagai usaha menyelesaikan masalah air di negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek yang akan disegerkan itu akan membawa limpahan pelaburan dan pembangunan ekonomi ke seberang perai selatan termasuk Sungai Aceh. Yang juga akan ada limpahan ke selatan seberang perai, ya, di kawasan Sungai Aceh umpamanya. Limpahan ke situ dari Parit Buta. Ya. Memang ada kelewatan sedikit nak dapatkan keyakinan Perak. Bukan Perak menentang, tapi Perak merasakan dia kena yakin air cukup bagi keperluan Perak. Jadi bila kita buktikan bekalan air di Perak itu jenuh, melimpah, dan kerajaan persekutuan akan bantu supaya menyalurkan keperluan air di krian high-tech dan daripada jumlah yang besar itu memenuhi kawasan krian dan terus melimpah ke seberang perai. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Taman Perindustrian Batu Kawan 3. Projek pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang LTAPP di Bayan Lepas akan dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata laporan penuh mengenai projek itu akan diperincikan dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Pulau Pinang ini menjadi satu tarikan pelancongan yang sangat berjaya. Dan lapangan terbang Bayan Lepas sudah sesak. Jadi sebab itu kerajaan setuju untuk memperbesarkan. Ini memerlukan kajian gitu gini panjang. Saya tanya Ketua Menteri kalau ikut dari segi kerajaan persekutuan mungkin bermula akhir tahun. Saya tak puas hati. Jadi insya-Allah hari Rabu minggu depan dalam mesyuarat Jemaah Menteri mungkin pasal itu SS dah bagi sedikit laporan. Saya nak tahu boleh tak kita percepatkan dana diluluskan, kita percepatkan kerana dia akan mengambil masa 2-3 tahun untuk dia take off. Jadi kita nak kena percepatkan program itu. Kita ada keupayaan untuk melakukan itu. Lebih lagi kalangan yang
Beliau berkata demikian ketika berucap pada Karnival Pengukuhan Kesaling Hubungan dan Pembangunan Usahawan-Usahawan Pulau Pinang di Politeknik Seberang Perai. Dalam ucapannya, Perdana Menteri juga berkata kerajaan bercadang menambah 186 lagi pusat ekonomi digital PADI di seluruh negara secara berperingkat, menjadikan jumlah keseluruhan 1,097 PADI dalam tempoh 2 tahun. Kita nak tambah 41 PADI di Pulau Pinang, jadi 41. Dan peruntukan yang disediakan untuk PADI di Pulau Pinang penambahan ialah 47 juta ringgit. Beliau berharap inisiatif kerajaan itu memberi motivasi khususnya kepada golongan belia untuk berkunjung ke PADI bagi mengikuti program dan latihan disediakan. Perkhidmatan rangkaian 4G dan 5G di Pulau Pinang kini mencapai hampir 100% liputan setakat suku ketiga tahun lalu. Beberapa projek naik taraf menerusi projek Pelan Jalinan Digital Negara Jendela juga berjaya disiapkan. Ia membabitkan naik taraf 120 struktur pemancar baharu, 2,106 naik taraf stesen pemancar dan 308,072 ketersediaan sambungan gentian optik premis. Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang telah banyak memberi kerjasama untuk memudah cara pembangunan infrastruktur komunikasi di negeri ini, termasuk pelaksanaan program Jendela, Point of Presence ataupun POP, pengurusan bencana, pemotohan industri dan program advokasi strategik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini menyampaikan sumbangan kepada seniwati Datuk Sarimah Ahmad dan seniman Dharma Harun Al-Rashid. Sumbangan disampaikan oleh setiausaha politik beliau, Farhan Fauzi, yang menziarahi kedua-dua pelakon berkenaan. Menerusi hantaran Facebook, Perdana Menteri berkata kedua-dua figura yang pernah terkenal di pentas layar perak negara menerusi karya masing-masing kini diuji dengan musibah penyakit yang amat mengesankan. Media sebelum ini melaporkan Sarimah, 82 tahun, pernah menghidap kanser usus tahap 3 pada 2022 dan kini bebas dan pulih daripada penyakit itu selepas menjalani pembedahan. Dharma Harun, 68 tahun pula, masih mengalami beberapa kesan sampingan seperti kesukaran bertutur dan mengingati sesuatu termasuk mengidap asma selepas diserang angin ahmar 4 tahun lalu. Kesemua 20 pos pasukan gerakan UMNO PGA di sempadan dan perairan Selangor telah siap dinaik taraf. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata beliau berpuas hati dengan proses menaik taraf dan prestasi pembelajaan peruntukan bagi tujuan tersebut. Kerja-kerja menaik taraf telah disiapkan mengikut jadual dan dijangka dapat memberi keselesaan kepada pegawai dan anggota bertugas. Saya berinteraksi dengan anggota yang bertugas tadi dan mereka melahirkan rasa gembira, rasa syukur dan terima kasih kerana mereka menunggu lama penambahbaikan itu. Daripada keadaan yang tak layak diduduki, sekarang ni berada dalam keadaan yang cukup selesa dengan siapnya. Jadi itu penting. Jadi aspek kebajikan kita bagi keutamaan dan kita terjemahkan dalam bentuk sejumlah bajet 45 juta. Beliau berkata penambahbaikan tersebut juga dilihat inisiatif terbaik dalam memberi keselesaan dan meningkatkan moral pasukan. Datuk Seri Saifuddin berkata demikian pada sidang media lawatan kerja ke Brigade Tengah Pasukan Gerakan UMNO PGA di Ibu Negara. Semua sekolah wajar menjadikan tapak warisan dunia di bawah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO sebagai lokasi wajib dilawati pelajar setiap tahun. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata langkah itu penting untuk mendidik generasi muda mengenali dan menghargai sejarah warisan negara. Menurut Fadlina, komitmen berkenaan memerlukan sokongan daripada kerajaan negeri dan Jabatan Pendidikan Negeri bagi memastikan saranan itu dapat dilaksanakan.
dari konteks untuk memastikan kelestarian dan juga menghidupkan budaya dan juga dari segi pemeliharaan dan kesedaran tentang sejarah yang perlu anak-anak kita ikuti, dan ialah sebahagian pembelajaran daripada di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi program-program seperti ini memang sangat bermanfaat dan kita sangat galakkan pembudayaan ini diteruskan dari semasa ke semasa. Beliau yang juga Presiden Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia terdahulu mengadakan lawatan ke tapak warisan dunia UNESCO di Bandar Hilir, Melaka. Kerjasama strategi antara KPJ Healthcare Berhad dan Mayo Clinic, sebuah pusat akademik kesihatan terkemuka Amerika Syarikat, bakal melonjakkan lagi prestasi sektor pelancongan kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, melalui kerjasama ini ia dapat memberi peluang dalam usaha meningkatkan lagi amalan terbaik sektor kesihatan swasta dalam menyampaikan perkhidmatan mereka. Dan Mayo Clinic merupakan hospital yang terulung, yang nombor satu di dunia ini. Jadi dengan itu saya rasa pilihan dan keputusan yang dibuat oleh KPJ Healthcare Berhad adalah sangat bijak untuk terus mendapat gandingan dan partners dalam networking dan kolaborasi ini, meletakkan KPJ in a different league, dan dengan itu kita di Malaysia akan pastinya mendapat limpahan kebaikan ini, dan ini yang saya harap akan dapat enhance, akan dapat memberikan lonjakan dan suntikan yang penting untuk medical health tourism di Malaysia. Penyertaan KPJ sebagai keahlian dalam Mayo Clinic Care Network menjadikan KPJ Healthcare sebagai rangkaian hospital pertama dan satu-satunya di Malaysia yang disenaraikan sebagai ahli Mayo Clinic Care Network. Rakyat bakal menikmati tambang sahala RM5 untuk perkhidmatan tren shuttle terberau dari JB Central ke Woodlands, Singapura dan sebaliknya. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam satu kenyataan berkata, jualan tiket mula dibuka pada Khamis 29 Februari 2024. Pelarasan semula kadar tambang tersebut bakal memanfaatkan 40,000 pengguna perkhidmatan itu tanpa perlu membayar tambang $5 Singapura atau lebih RM17 dari Woodlands. Ketika ini, kadar tambang dari JB Central ke Woodlands bernilai RM5. Manakala tiket perjalanan sehala dari Woodlands ke JB Central berharga $5 Singapura. Bagi menikmati keistimewaan itu, warga negara Malaysia perlu mendaftar akaun di aplikasi KTMB Mobile Kids dan membuat pengesahan kad pengenalan terlebih dahulu di kios tiket TVM atau kaunter tiket di seluruh rangkaian KTMB. Lebih 350,000 pengunjung dijangka memeriahkan Pesta Angin Timur PAT yang akan berlangsung di Kampung Lat Seribu, Tambun Tulang Perlis pada 1 hingga 3 Mac depan. Pelbagai tarikan baru ditampilkan pada tahun ini. Antaranya segmen udara sebagai nilai tambah bagi memeriahkan pesta tersebut. Elemen pengisian baru ni yang pertama belon udara panas, yang keduanya pertandingan para motor, yang ketiga motorized hang glider, yang keempat payung terjun, yang kelima Pet Extreme Mud Challenge, yang keenam pertandingan kayak, yang ketujuh jerami art tunnel, yang ke-8 pertandingan seni silat kreatif, yang ke-9 cerapan bintang, yang ke-10 pembuatan garam belacan teramai. Lebih kurang yang kita target 1,000. PAT adalah acara tahunan bagi memaparkan keaslian dan keindahan cara hidup masyarakat petani Perlis selain mempromosikan kebudayaan tempatan. Rakyat suruh dia selesaikan masalah beras tempatan yang hilang dari pasaran. Dia punya penyelesaian ialah hilangkan terus beras tempatan dari pasaran.
sangat jelas dan nyata kerajaan telah bersekongkol dengan kartel beras untuk menzalimi rakyat. Heboh di TikTok, kononnya beras putih Malaysia Madani diperkenal bagi menjaga tembolok kartel beras. Dakwa hantaran itu lagi, kerajaan bersubahat dengan syarikat-syarikat besar berkaitan bagi menzalimi rakyat. Semakan pasukan biar betul mendapati tuduhan yang dilempar tak berasas. Sebaliknya, beras terbabit diperkenal bagi meimbangi tekanan kos pengeluaran dan pertambahan permintaan. Ia juga berperanan sebagai mekanisme bagi menamatkan manipulasi bekalan. Dan yang paling penting, menoktahkan penguasaan kartel. Dulu ada kartel tunggu. Siapa yang tak berani sentuh? Ini masalah kerajaan ni. Bercakap kalau di kampung berdegah-degah ni, jihad lah, syariah macam-macam. Tapi bila nak berdepan dengan tokoh-tokoh kartel, semua slow. Tak berani. Jadi baru-baru ni kita kata tak boleh, panggil dia. Untung okey, ambil untung. Berapa untung? Jadi kita kata kalau untung lebih sangat, kita kuasa kerajaan akan digunakan nak pertahankan rakyat. Henti sebar fitnah. Usah cipta naratif kebencian. Penyebaran fitnah merupakan kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Menteri Belia dan Sukan Hanayoh menunaikan janjinya apabila meluluskan insentif kemenangan sebanyak RM96,000 pada skuad hoki lelaki 5 sebelah kebangsaan. Ia susulan kejayaan mereka muncul naib juara Piala Dunia 5 sebelah di Oman baru-baru ini. Perkara itu diumumkan oleh Konfederasi Hoki Malaysia KHM dalam kenyataan ringkas menerusi media sosialnya. Badan induk tersebut turut mengucapkan terima kasih kepada Hana dan Majlis Sukan Negara MSN atas insentif itu. Ketika menyambut kepulangan skuad kendalian Wollaston dari Muscat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 2 Februari lepas, Hana berkata skuad berkenaan bakal menerima skim hadiah kemenangan sukan Syakam berjumlah RM80,000. Beliau turut memaklumkan pihaknya juga akan membayar semula wang yang telah dibelanjakan KHM bagi kempen Piala Dunia di Oman. Malaysia muncul naib juara edisi Piala Dunia Hoki 5 sebelah 2024 selepas tewas 2-5 menentang pasukan Belanda pada aksi final yang berlangsung di Stadium Hoki Oman. Persekutuan Renang Malaysia MS akan menyiasat dakwaan Ratu Terjun Negara Datuk Pandalila Rinong berkenaan gangguan yang menjejaskan prestasinya pada kejohanan akuatik dunia di Doha, Qatar minggu lalu. Perkara tersebut dimaklumkan Setiausaha Agung MS, Andy Loh. Namun, Andy enggan mengulas lanjut sehingga siasatan selesai dan mendapat pengesahan mesyuarat Jawatan Kuasa Kerja Majlis Sukan Negara MSN. Gangguan tu tak ada lah. Nothing much lah gangguan. Maybe we will tell you next BC lah. We siasat dulu. Ada sikit-sikit, then we investigate. Finish our investigation. Exactly we know what, then we inform you next BC. Kejohanan dunia di Qatar merupakan sesi kelayakan terakhir untuk Olimpik Paris 2024. Menyaksikan tiada penerjun negara mengesahkan tiket ke Paris 2024. Kini hanya Bertrand Rodriguez, wakil tunggal negara selepas layak pada kejohanan dunia Fukuoka tahun lepas. Liga Malaysia 2024. Pengendali Terengganu FC, TFC, Tomislav Steenbrakner akui pasukan yang dibentuk bagi menghadapi musim baharu kali ini merupakan skuad idaman. Jelas beliau, TFC lebih seimbang dengan menggabungkan pemain muda dan berpengalaman melengkapkan semua posisi permainan. TFC turut dibarisi dua penyerang berbisa, Muhammad Akil Abdul Rashid dan Safawi Rashid. Sementara itu, beliau turut menggesa kesemua pemain agar meningkatkan prestasi untuk mencipta pencapaian lebih gemilang pada musim ini. Menurut jurulatih tersebut, persediaan awal amat penting demi memastikan skuad penyu dapat mengharungi saingan Liga Malaysia yang penuh cabaran.
di Liga Hoki Malaysia 2024. Ahad 18 Februari, UiTM HAKPT bertemu Kuala Lumpur City 4 petang dan THT bertemu Young Elephants Pahang 6 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga saksikan secara langsung di RTM Klik. Kita perkenalkan sistem padu bangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Baiklah saudara, sekian berita tengah malam. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum, selamat malam.